wabarakatuh. Puan-puan, saya diberi kesempatan untuk menerangkan sedikit tentang projek ini. Projek kita ialah projek susulan daripada projek survey geofisik awangan wilayah sosial lah, iaitu wilayah ekonomi Pantai Timur. Jadi setelah kita melakukan tinjauan geofisik pada tahun 2016, kita berpandangan bahawa kawasan ini mempunyai potensi mineral berdasarkan dari segi faktor geologi dan faktor maklumat geofisik. Dan situ kita gariskan beberapa kawasan yang berpotensi untuk mineral. Dan untuk kawasan kita namakannya IPP ini didapati terdapat satu kawasan berpotensi mineral yang dikenapasi sasaran mineral bernombor 23 yang dinamakan sebagai cerul. Target mineral bagi kawasan ini adalah emas. Ini adalah contoh kita telah ditanda lah. Maklumat lapangan yang kita lihat, kita harus terus masukkan. Contohnya tanda-tanda sesar dan juga telanan kuaza yang terdapat di kawasan ini bagi mendapatkan gambaran awal ataupun kadang-kadang petunjuk lapangan ini membuatkan kita mengubah perancangan persimpelan dan memberikan dan membuatkan kita fokus pada kawasan tertentu supaya ia lebih mencapai objektif dan tidak membazir masa melakukan tinjauan di kawasan tak sepatutnya. Jadi pemilihan kawasan ini dari segi geologinya ia mempunyai struktur dikatakan sebagai regangan lah, dilation pada batuan yang menyebabkan kita terdapatnya struktur besar yang memotong struktur regangan pada dalam geologi dipanggil dilation zone. Dilation zone ini membenarkan pembentukan ruang, dan artinya jika terdapat pergerakan laut hidrothermal yang akan mengisi ruangan ini lah. Dari segi teorinya laut hidrothermal akan mengisi ruangan ini dan membenarkan pembendapan mineral. Di kawasan IPP ini kita telah melakukan perbandingan dengan data magnetik. Kita saksikan bahawa terdapat satu rejahan minyak di bawah inilah, di bawah pada permukaan walaupun tiada singkapan. Inilah yang akan mendorong laut hidrothermal dan pergerakan yang mengisi ruangan yang terhasil akibat daripada dilation batuan tersebut. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, kita dapat perhatikan bahawa garisan merah ini adalah dilation zone. Okey. Setelah kita kena pasti kawasan yang terlibat, kita membuat rancangan kerja lapangan dan merujuk pada peta dasar. Kita sekarang berada dalam peta dasar skala 63,300 air putih, match dia bernombor 172. Okey, ini kawasan sebagai air putih dan kita sekarang berada dalam hutan pada rizab di Mandi untuk salahnya Cerul Forest Reserve kawasan ini, dan pernah terampil ialah air putih. Okey. Untuk itu pembantu kaji bumi akan melakukan tinjauan awal untuk menilai akses ke kawasan inilah. Beberapa kriteria maklumat penting kita dapat ialah contohnya akses ke kawasan kajian, macam mana sama ada jalan pembalakan ataupun perlu melalui jalan sungai. Dan kedua ialah tempat yang sesuai sama ada untuk berkemah ataupun untuk menyewa rumah penginapan. Ini adalah penting untuk memastikan perjalanan kerja lapangan supaya tak terganggu. Dan juga kita boleh membuat anggaran masa yang terlibat dalam perjalanan daripada tapak penginapan kepada kawasan persimpelan. Jika terlalu lama mengambil masa, ia akan merugikan kita lah. Dan ini jumlah sampel yang dapat dipungut tak mencapai sasaran. Manakah tempat yang sesuai dengan saintis kita nak berkemah dan kita buat kawasan kajian ini? Kita IPP kat sini. Jadi kita bergerak daripada sini ke mana? Buat ke sini. Oh, sini. Okey. Jadi kita akan berkemah. Okey tak sini? Di sana. Saya rasa dia ada kuasa rendah, ada air sungai yang baik lah. Ini pergerakan ke IT dah buat tinjauan ke sini kan? Dah buat tinjauan dah masuk ke kawasan ini. Ada jalan balak yang sesuai ya. Jalan sesuai. Okey, jarak dia tak jauh lah ya. Ya, jarak tak jauh daripada base camp tu. Base camp lah. Akses semua kawasan ini, akses semua.
Jadi pergerakan kita akan ke lapangan dengan akan terus menuju ke tempat mana kita akan berkemah, dan kita akan berkemah untuk kesesuaian dari segi aksesnya dan juga kemudahan untuk bermalam. Biasanya untuk kawasan sebegini kita akan berkemah. Jadi kemah kita ni selesa lah, selesa dah memadai untuk kerja kita. Sebabnya kemah itu juga mengambil kira waktu untuk mengeringkan sampel dan juga untuk proses sampel. Sebelum ke lapangan, kita telah mengenal pasti kawasan mana yang perlu diambil sampel-sampel tadi, terutama sampel produk dan sampel konsentrat. Dia biasanya mewakili lembangan-lembangan sungai. Setiap lembangan sungai ini akan kita cuba ambil supaya kita boleh menggariskan kawasan mana yang ada potensi mineral. Untuk kita akan buat kajian susulan yang lebih terperinci. Batuan juga diambil bagi melihat nilai background, nilai latar belakang. Kadang-kadang nilai latar belakang batuan yang dapat memberikan sedikit petunjuk kepada kehadiran mineral. Setelah perancangan telah dibuat dan penandaan sampel telah diberikan, kita akan bergerak ke lapangan. Kita mengumpulkan pasukan dan mendapatkan perkhidmatan pekerja untuk membawa barang dan juga untuk membantu kita dalam membuat persiapan. Sasaran utama ialah untuk melihat cetak utama. Jadi dijangkakan mungkin berlakunya penerobosan lautan hidrothermal. Dan itu kita akan pergi yang pertama supaya dapatkan gambaran awal dan juga terus ke kawasan lebih komponen.
pergerakan kita akan membawa ramai 4 orang pekerja. 4 orang pekerja di mana tugas mereka ialah untuk mengambil sampel, batu kita ambil sampel, mendulang dan juga mengambil sampel produk dengan menggunakan cebok sesuai. Saya untuk melihat secara geologis untuk melihat batuan tanda-tanda permelan yang mungkin ada. Manakala tugas matu tadi ini tujuan adalah untuk melihat, untuk mencatatkan maklumat lokasi persempalan, segi keadaan kawasan, tebing, order sungai, jenis sungai, kelajuan, jenis warna konsentrat dan juga pencemaran, faktor pencemaran seperti pembalakan atau pertanian dan perladangan juga ada. Perkara maklumat ini akan diisi dalam coding form kalau itu dan akan dibawa pejabat untuk maklumat database kita lah. Okay, ini data di persempalan di lokasi ini kita akan catatkan di dalam borang coding form seperti ini. Data-data yang kita akan catatkan seperti nombor si topo, nombor lokasi dia, lepas tu dia punya bacaan RSO, lepas tu ketinggian dia, lepas tu bentuk muka bumi sama ada dia stiff ke ataupun medium saja ke. Lepas tu batuan utama dengan batuan lain-lain ni kita akan tengok kalau terdapat bedrock dekat sini. Kita akan catatlah batu jenis apa. Lepas tu usia batu tu kita akan catatkan juga. Lepas tu dia punya warna air di sungai ni macam mana, light ke ataupun heavy ke. Lepas tu warna sampel kita akan catat. Lepas tu kandungan sedimen sama ada pelodak ke ataupun bercampur dengan pasir ke. Lepas tu lebar sungai dan jenis sungai, kacau ke tak berkacau ke. Lepas tu pH air pun kita akan ambil. Data-data macam itulah yang kita akan masuk ke dalam coding form ni. Okay. Ini adalah kajian yang bersifat tinjauan untuk menilai potensi awal. Jadi ianya sampel akan diambil pada kadar sama ada 1.5 km persegi hingga 2 km persegi bagi setiap sampel. Media persempalan ialah batuan, pelodak dan juga konsentrat sungai. Mengambil sampel pelodak sebanyak lebih kurang 1,5 kg ataupun separuh plastik ini dengan menggunakan peralatan yang tidak berlogam. Contoh peralatan semula jadi ialah bulu. Kita tidak boleh menggunakan peralatan logam satu untuk dijaskan dia punya kandungan mineral di dalam lah. Kita sampel pelodak ni kita akan ambil dia di kawasan yang tertentu lah. Kawasan tu mestilah aliran sungai yang perlahan. Tidak boleh ambil dekat kawasan air lagi. Dengan kawasan air yang tidak aliran rendah lah. Contohnya seperti ini lah.
perkhemahan, kita akan menguruskan sampel dengan segera bagi mengelakkan sama ada pertukaran pendaftaran sampel lebih terperinci lah. Macam soalan beginilah, kita takut tersilap, kita tuliskan terus. Okey, ada 4 jenis sampel yang kita bawa ke lapangan, iaitu 1 sampel produk, 2 sampel konsentrat, 3 sampel batuan, satu lagi adalah produk basah. 4. Bagi sampel yang pertama, itu sampel produk, kita kembali daripada tapak persempelan, kita akan serakkan di atas kertas sebegini dan ditulis daftar sampel lah bagi melihat, bagi melakukan pertukaran dan sebagainya sampel. Jadi sampel ini dikeringkan di atas bara api pada jarak yang sesuai lah, mana tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, bagi membenarkan pengiringan secara berkesan. Sampel akan diteruskan sebegini sehingga kering. Inilah apabila kering kita akan buat lapisan dan sebagainya. Sampel yang kedua, konsentrat juga akan dikeringkan dan juga akhirnya terus dimasukkan ke dalam plastik beg sampel yang akan makmal. Bagi sampel basah, terus dihantar makmal tanpa dilakukan apa-apa proses. Okey. Bagi sampel batuan yang dikutip, jika dia basah, kita akan keringkan dahulu. Contohnya dalam bangkai kit ini, batuan ini sudah kering. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita lakukan pecahkan kepada saiz pebble, iaitu dalam 3 hingga 4 cm. Dan ini batuan ini kita pecah 3 hingga 4 cm dalam saiz pebble dan akan dikeringkan sekali lagi jika perlu, dan dia hantar ke makmal lah. Dan kita akan ambil gambar dia dan mencatatkan kalau ada apa-apa fitur-fitur penting yang menarik, seperti tanda-tanda permulaan, seperti contoh ada mineral sulfida ataupun ada mineral contohnya ada tanda-tanda dia adalah gression ke apa macam tu, tanda-tanda yang menarik pada permulaan. Okey, bagi sampel produk yang telah kita ambil dari pangan yang telah kering, perkara pertama yang kita buat adalah kita tumbuk dulu dalam mortar ataupun mortar atik ini untuk memecahkan jika ketulan, terdapat ketulan dan sebagainya. Okey, sampel ini akan dimasukkan dan akan dipecahkan jika terdapat terdapat gumpalan mineral dan sebagainya, sebab ini adalah sampel produk. Jadi kita pecahkan pada saat yang sesuai yang membenarkan lapisan berlaku. Jika batuan sampel produk telah hancur, kita berpuas hati. Peringkat kedua kita lakukan adalah kita melakukan lapisan bagi mendapatkan saiz yang sesuai sebelum kita makmal. Jadi contoh ini adalah kita bersihkan penapis. Penapis ini adalah saiz 1.125. Terlebih dahulu kita bersihkan untuk bagi mengelakkan pencemaran daripada saiz sampel terdahulu. Kita bersihkan pakai brush sabun, jangan tidak pakai logam, mengelakkan pencemaran elemen atau unsur. Jadi sampel yang telah ditumbuk tadi akan dimasukkan ke dalam bekas penapis dan sampel akan dipakis. Apabila kita rasakan pemeriksaan telah sesuai pada masa tertentu, kita akan melihat pada hasil lapisan daripada penapis 125 ini. Okey, ini hasil lapisannya. Inilah sampel yang tidak masukkan ke dalam beg sampel. Kita daftarkan dia dan kita hantar ke pamal bagi analisis unsur lah, biasanya 17 unsur. Jadi daripada data inilah menjadi data asas kepada petunjuk kepada kehadiran mineral di kawasan ini, selain daripada data konsentrat dan juga data batuan.